Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana pada hari ini dapat lagi kita bertemu dalam perbincangan kuliah kita yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan ijtihad, keperluan dan pendekatan masa kini. Jadi saya mendoakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah, dan sentiasa dalam perlindungan Allah dan sentiasa dinaungi oleh Allah setiap masa. Okey, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan sebagaimana saya sebut tadi, iaitu ijtihad, keperluan dan pendekatan masa kini. Jadi, sebagaimana kita ketahui, ijtihad adalah bermula sebagai penyelesaian hukum yang bersifat sementara yang dibukakan pintunya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aktiviti ijtihad ini diteruskan oleh para sahabat, kemudian diikuti dengan zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Pada zaman tabi'ut tabi'in ini kita lihat sistem atau metodologi ijtihad mula disusun dalam bentuk karya-karya akademik yang oleh para sarjana hukum Islam, dan Al-Imam Asy-Syafi'i dikenali sebagai sarjana pertama yang telah menyusun disiplin ilmu usulul fiqh yang secara tidak langsung mengutarakan isu-isu berkaitan dengan ijtihad. Jadi saya tidak sentuh sangat tentang ijtihad pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'ut tabi'in, kerana perkara ini telah kita sentuh, telah kita bincangkan pada peringkat awal kuliah ijtihad ini. Jadi ijtihad ini sangat diperlukan pada setiap zaman. Setiap zaman memerlukan kepada ijtihad kerana timbul pelbagai kemajuan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi secara tidak langsung dengan perkembangan, dengan kemajuan pesat, khususnya yang berkaitan dengan sains dan teknologi, akan sentiasa akan menimbulkan persoalan dan polemik baru, dan pada masa yang sama ia memerlukan jawapan dan penyelesaian dari sudut pandang Islam. Jadi maksudnya akan sentiasa berlaku proses ijtihad ini. Pemikiran taklid buta dalam berhukum menjadi punca kemunduran ijtihad ini. Ini telah kita sentuh, telah kita bincang. Terdapat sebahagian sarjana Islam merasakan semua hukum sudah dibincangkan oleh ulama terdahulu. Jadi apa yang menjadi keperluan bagi ulama sekarang hanya menggali dan merujuk semula karya-karya fiqh yang telah dihasilkan oleh ulama terdahulu. Tetapi pandangan ini sebenarnya kurang tepat kerana sebagaimana saya sebutkan tadi, sentiasa muncul isu-isu baharu, polemik baharu, yang mana isu-isu ini mungkin tidak pernah dibincangkan oleh ulama terdahulu. Antara keperluan yang lebih penting adalah bagaimana mencari penyelesaian semasa kepada isu yang berlaku dalam realiti hari ini. Dan hal ini tidak bermaksud kita memandang rendah atau menafikan hasil akademik dan pusaka keilmuan para ulama silam. Pandangan ataupun fatwa ataupun hukum yang telah dikemukakan, yang telah diutarakan oleh ulama terdahulu itu boleh dijadikan sebagai panduan ataupun salah satu input kepada proses ijtihad semasa. Kerana realitinya, adakah semua hasil ilmiah yang dianggap sudah lengkap ini memuatkan semua jawapan bagi semua masalah hukum? Kalau kita fikirkan, kita sebagai pelajar sains gunaan, pengajian Islam dan sains, kita akan dapat lihat
timbul pelbagai isu, pelbagai masalah khususnya dalam sains dan teknologi yang tidak pernah dibincangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi ini bermakna pandangan yang merasakan semua hukum sudah dibincangkan oleh ulama terdahulu adalah uh, suatu kekhilafan. Okay? Kerana sampai sekarang proses ijtihad itu bahkan dalam zaman sekarang ini ijtihad itu lebih diperlukan. Terusnya, ijtihad semasa bukan terbatas hanya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam bidang yang baru sahaja, tetapi ianya juga diperlukan bagi pertama menyemak dan merujuk semula koleksi perbendaharaan fiqh yang telah ditinggalkan, yang telah diwariskan oleh ulama terdahulu. Kemudian seterusnya mengambil kesimpulan hukum ataupun takhrij hukum dengan melihat masalah tersebut melalui dimensi zaman sekarang. Kalau kita lihat perbincangan hukum oleh ulama-ulama terdahulu dilakukan dalam skop zaman tersebut, dalam suasana dan keadaan zaman tersebut. Jadi mungkin ada banyak ilmu baharu yang kita telah ketahui pada hari ini tidak diketahui oleh ulama terdahulu. Okay, sebagai contohnya kalau kita lihat hukum merokok. Hukum merokok ni sensitif. Okay. Ulama terdahulu menyimpulkan bahawa hukum merokok itu adalah makruh. Kerana apa? Kerana pada ketika itu masih belum ada lagi kajian secara mendalam, kajian secara terperinci mengenai kesan buruk ataupun kesan buruk merokok itu dari sudut saintifik khususnya. Belum ada lagi kajian yang melihat kepada bahan-bahan yang ada yang terdapat dalam sebatang rokok, dan ketika itu kesan buruknya adalah lebih bersifat kepada asap. Belum lagi diketahui second smoker ataupun second hand smoker ataupun asap yang telah diguna pakai. Okey. Kemudian apabila kajian dilakukan oleh para saintis, oleh para pakar perubatan, dan apabila dilihat kandungan sebatang rokok itu, maka disimpulkan bahawa rokok itu membawa kesan yang amat buruk. Oleh sebab itu, ulama semasa telah menyemak semula hukum makruh ini dan ditukar menjadi hukum haram. Kerana apa? Kerana bahaya yang dibawa oleh rokok, terutamanya asap rokok itu sendiri, bukan kepada individu itu semata-mata tetapi kepada orang sekeliling. Bahkan asap rokok yang dihidu oleh orang sekeliling itu lebih buruk akibatnya. Jadi sebab itu ulama semasa telah menyemak dan menyimpulkan hukum semasa rokok itu adalah sebagai haram. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bentuk ijtihad secara individu, fardi dan kolektif jama'i diperlukan dewasa ini. Melalui kajian secara persendirian akan menguatkan lagi fakta untuk melakukan ijtihad secara kolektif. Dan ijtihad secara kolektif seharusnya dilaksanakan dalam bentuk satu lembaga yang terdiri daripada individu-individu yang memiliki keupayaan dan kemampuan yang tinggi dalam bidang hukum. Untuk mendapat keputusan hukum yang bersifat global dan praktikal, lembaga tersebut harus bebas daripada kongkongan dan pengaruh tekanan sosial dan politik. Kalau kita lihat dalam konteks di Malaysia, sesuatu fatwa itu difatwakan bukan hasil daripada penelitian seorang mufti semata-mata. Sebaliknya, ianya disimpulkan, dibincangkan, dibahaskan, didebatkan dalam satu jawatan kuasa anggota fatwa ataupun ahli-ahli fatwa yang berkepakaran dalam pelbagai bidang dalam Islam. Dan apabila fatwa itu perlu melibatkan pandangan-pandangan pakar dari bidang lain, maka pakar-pakar dari bidang, contohnya kalau fatwa itu ingin melihat isu berkaitan dengan kes bayi tabung uji. Okay? Bayi tabung uji, maka pakar
ONG akan dipanggil untuk membentangkan pandangan dan penelitian mereka berkenaan dengan isu itu, khususnya dari sudut pandang perubatan. Okay. Dan kalau kita lihat dalam poin yang ketiga tadi, untuk mendapat keputusan yang bersifat global dan praktikal, perlu bebas daripada kongkongan dan pengaruh tekanan sosial dan politik. Ini penting sebab apabila berlakunya campur tangan dari pihak yang berkepentingan, khususnya dari pihak yang mungkin ada kepentingan dalam isu tersebut, maka fatwa yang ataupun hukum yang disimpulkan itu tidak lagi bersifat praktikal, tidak lagi bersifat terbuka, tetapi akan lebih bias kepada pihak yang ada kepentingan. Jadi pendekatan ijtihad semasa. Bagaimana pendekatan ijtihad semasa? Yang pertama, mempermudahkan atau memberi ruang ijtihad yang luas bagi para ulama sekarang. Kenyataan ini bukan bermaksud mengambil ringan kaedah untuk berijtihad, kerana ijtihad yang benar tidak akan terlaksana sekiranya ia dilakukan dengan sambil lewa. Okay? Kalau kita seorang yang mujtahid itu nak berijtihad, kalau dia lakukan dengan sambil lewa, dia tidak akan menjadi ijtihad yang betul. Dia mesti akan menyeleweng. Sebab ada banyak kekhilafan dalam ijtihad yang terhasil itu. Okay. Dari segi syarat, untuk melakukan ijtihad bagi para ulama bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai dan tidak harus ianya disulitkan. Hal ini kerana hasil kemajuan teknologi hari ini sepatutnya memudahkan para ulama dalam berijtihad. Kalau dahulu para ulama mempunyai akses yang terhad kepada khazanah ataupun perbendaharaan hukum fiqh, kerana mereka perlu mencari satu-satu dalam kitab fiqh. Kena mungkin kitab yang ada di Malaysia ini banyaknya kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i contohnya. Okay. Jadi kalau nak cari fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan dari mazhab lain, ianya sukar, perlu pergi ke negara-negara yang mengamalkan mazhab tersebut. Tetapi pada masa sekarang, pada zaman sekarang, benda itu semua lebih mudah. Okay. Jika dahulu nak mencari terjemahan ataupun tafsir Al-Quran ataupun huraian hadis contohnya, para ulama perlu mencari kitab-kitab, perlu buka belik satu-satu, okay, untuk mencari. Tapi zaman sekarang dah mudah, sangat mudah. Pertama sebab telah diindekskan. Okay, maksudnya berdasarkan tema, berdasarkan perkara, berdasarkan isu, sama ada tafsir Quran ataupun terjemahan hadis ataupun huraian hadis. Dan sekarang, kalau dulu ulama dahulu perlu membuka kitab yang berjilid-jilid, yang mungkin berpuluh atau beratus buah buku. Tapi zaman sekarang masih lagi perlu buka, tapi cuma hanya dengan klik di komputer, kerana kebanyakan ataupun hampir semua terjemahan Al-Quran, hadis, khususnya kutubus sittah, telah diterjemah, telah disalin dalam bentuk digital. Okay. Contohnya kalau anda kenal aplikasi ataupun perisian Maktabah Syamilah. Jadi perisian itu sangat membantu, sangat bermanfaat untuk para penyelidik khususnya dalam bidang pengajaran Islam untuk mencari bahan ataupun huraian tentang sesuatu perkara yang melibatkan hukum fiqh contohnya. Okay. Jadi klik type apa benda, apa perkara yang nak dicari tu. Okay, kemudian klik. Jadi akhirnya Maktabah Syamilah akan senaraikan. Okay. Hadis berikut berkaitan dengan perkara yang kita cari tu. Okay. Terusnya, menurut Ibnu Abdul Salam, penciptaan mesin cetak pada abad ke-14 Hijrah telah memudahkan penyebaran dan pengumpulan sumber-sumber rujukan hukum. Dan hal ini terbukti pada zaman kini dengan semua sumber rujukan hukum sama ada yang baru ataupun lama mudah didapati, seperti yang saya sebut tadi. Kemudian para ulama semasa berkemahiran untuk merujuk ke semua sumber hukum. Sepatutnya diberi ruang dan peluang untuk berijtihad. Okay, maksudnya para ulama yang mempunyai kemahiran untuk merujuk sumber hukum, untuk mencari perkara-perkara yang dikehendaki, okay, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab ataupun dalam kitab
Seharusnya mereka ini diberi ruang dan peluang untuk berijtihad. Dengan syarat mereka perlu melakukan ijtihad itu dengan teliti, dengan berhati-hati dan mengikut prosedur ataupun proses penghasilan ijtihad yang sebenar. Seterusnya, ijtihad tarjihi ataupun intiqai. Pendekatan ijtihad intiqai itu ialah memilih pendapat yang terkuat daripada beberapa pendapat yang telah sedia ada dalam perbendaharaan fiqh terdahulu. Secara lebih mudahnya, ia merupakan ijtihad dalam bentuk selektif. Pendekatan selektif ini, sebagaimana saya sebut telah dinyatakan sebelum ini, mengambil pandangan terkuat dengan dibuat kajian terhadap dalil dan hujah yang menjadi sandaran pendapat tersebut. Penentuan boleh dibuat dengan memilih pandangan yang difikirkan paling kukuh kehujahannya berasaskan ukuran pertama pendapat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Kemudian pendapat yang lebih mendatangkan kebaikan dalam masyarakat. Seterusnya pendapat yang menepati konsep rukhsah dalam syariat. Dan yang keempat, pendapat yang seharusnya lebih utama dalam merealisasikan maslahah dalam masyarakat. Okey. Jadi ini merupakan penentuan bagaimana kita nak memilih pendapat yang terkuat daripada beberapa pendapat yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Menerusi pendekatan ini, ruang untuk memilih pandangan hukum terbentang luas dan pendapat yang hendak dipilih tidak seharusnya dibataskan kepada pendapat dalam mazhab yang diikuti sahaja. Terbuka kepada pandangan-pandangan yang mempunyai dalil dan hujah yang kuat walaupun bukan dari mazhab yang dijadikan pegangan. Contohnya, kalau anda kata ada satu pendapat itu, pendapat dalam sesuatu isu, contohnya, kalau kita tengok kalau mengikut mazhab Syafi'i, membayar zakat fitrah itu perlu dibayar dengan makanan ruji ataupun tanaman ruji yang menjadi makanan ruji tempat tersebut. Contohnya, kalau di Malaysia kita perlu bayar dengan beras. Sedangkan kalau kita tengok amalan di Malaysia, pembayaran zakat fitrah ini tidak lagi menggunakan beras, tapi sebaliknya digantikan dengan wang yang senilai dengan harga beras. Okay. Jadi maksudnya di situ kita sebenarnya, walaupun kita menyatakan bahawa umat Islam di Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i, tapi dalam amalan pembayaran zakat di Malaysia, kita lihat kita telah menggunakan pakai pendapat lain dari mazhab lain. Okay? Jadi ini bermakna kita telah berlaku pendekatan selektif dalam perkara ini. Okay, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ijtihad melalui kaedah selektif. Pertama, perubahan sosio-politik tempatan atau antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa dewasa ini perubahan yang amat besar telah berlaku dalam pelbagai bidang, sama ada politik, sistem sosial, ekonomi, sistem perundangan, budaya dan sebagainya. Perubahan dari segi politik sebagai contoh di Malaysia menyaksikan bahawa amalan demokrasi berparlimen menjadi paksi dan dipraktikkan dalam sistem pemerintahan. Dan secara umumnya kita mengetahui dalam sistem sebegini, rakyat diberi kuasa untuk memilih para pemimpin, pentadbir. Tadbiran jalankan adalah berdasarkan bidang kuasa yang telah ditetapkan. Melihat kepada perubahan sebegini, pendapat para ulama terdahulu yang menyatakan bahawa permesyuaratan itu dianjurkan tetapi tiada paksaan tidak lagi dapat diterima secara praktikal pada zaman ini. Maksudnya sekarang permesyuaratan itu boleh dikatakan perlu dipaksakanlah, sebab kita ada sidang parlimen yang mana mereka perlu bersidang dalam tempoh tertentu. Dalam tempoh 5 tahun tu mereka perlu bersidang beberapa kali. Jadi ini satu bentuk paksaan lah. Kalau tak, sekiranya kerajaan gagal untuk mengadakan ataupun memanggil sidang parlimen, maka kerajaan itu akan terbubar dengan sendirinya. Itu boleh rujuk dalam Perlembagaan Malaysia. Seterusnya, perubahan sosial budaya juga memerlukan para sarjana hukum Islam untuk menilai semula pandangan-pandangan ulama Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Sebagai contoh, para ulama silam berpendapat wanita tidak seharusnya keluar dari rumah untuk apa-apa tujuan kecuali dengan ditemani mahram. Tetapi tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan wanita. Tapi pendapat begini
kurang relevan pada zaman ini. Berikutan, terdapat jaminan keselamatan terhadap wanita yang keluar dari rumah walaupun tidak ditemani mahram pada hari ini, khususnya dalam konteks kita, masyarakat kita di Malaysia. Perubahan ini bukan bermaksud kita menolak secara total hadis dan juga pandangan sebelum ini, cuma mempraktikkan amalan hukum yang lebih sesuai dengan keperluan zaman. Berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan, jelas menunjukkan bahawa usaha berijtihad secara selektif menjadi keperluan. Dalam melaksanakan ijtihad bentuk ini, perubahan sosial, budaya, politik dan lain-lain memberi pengaruh yang agak ketara. Dan penilaian dan pemilihan pendapat ini bertujuan supaya hukum yang dipilih bersifat praktikal dan sesuai dilaksanakan dengan tidak mengetepikan kekayaan pusaka fiqh yang telah ditinggalkan oleh para ulama sebelum ini. Kemudian, yang kedua ialah kemajuan ilmu pengetahuan moden. Kalau kita tengok pada hari ini, kita telah mencapai satu tahap kemajuan yang cukup tinggi. Kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan telah melahirkan penemuan baharu dalam pelbagai bidang yang turut melahirkan masalah hukum baharu. Ini yang saya nyatakan pada awal perbincangan kuliah kita hari ini. Jadi timbul usaha perlu dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang timbul itu, dan perkembangan ilmu sains dan penghasilan alat-alat yang berteknologi tinggi boleh membantu mengenal pasti banyak perkara secara tepat. Sebagai contohnya, membantu penentuan hukum dilakukan dengan tepat seperti teknologi DNA, kaedah bedah siasat, kaedah forensik dan lain-lain. Yang mana kaedah-kaedah ini, banyak kaedah-kaedah ini tidak wujud pada zaman dahulu. Jadi pada hari ini kita boleh tentukan kiranya berlaku jenayah rogol misalnya, kita boleh gunakan teknologi DNA, teknologi forensik untuk menentukan siapa bapa kepada anak yang dilahirkan itu. Dan dalam kes kiranya seorang bayi dibuang tepi jalan contohnya, kita boleh menggunakan teknologi DNA untuk mengenal pasti siapa ibu dan bapa kandung bayi tersebut. Terusnya, ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i merupakan ijtihad kreatif yang membuat kesimpulan hukum baharu bagi kes baharu yang belum pernah dibincangkan dan dikemukakan kesimpulan hukumnya oleh para ulama silam. Maksudnya, ijtihad yang dicipta, yang direka bagi menghasilkan hukum baharu bagi sesuatu masalah baharu yang tak pernah dibincangkan oleh ulama silam. Jadi pada era ini, dengan kemajuan dalam pelbagai lapangan, ijtihad kontemporari dalam bentuk ini menjadi antara pendekatan terpenting. Dalam menangani isu sebegini, para fuqaha semasa berhak menyatakan pendapatnya kerana mereka berhadapan secara langsung dengan masalah yang timbul. Dan sudah tentu mereka lebih memahami kehendak dan keperluan semasa bagi hukum yang hendak ditetapkan. Dan sekaligus ini boleh katakan menyanggah pendapat yang menyatakan bahawa semua hukum telah disimpulkan oleh ulama terdahulu. Jadi banyak sebenarnya isu-isu baharu. Contohnya kalau kita tengok dulu, mana ada pengeditan jin ataupun gene editing, mana ada mitochondrial replacement therapy ataupun bayi triinduk, tak ada. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk yang memerlukan kepada bentuk-bentuk masalah yang memerlukan kepada ijtihad insya'i. Bagaimana pendapat Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti' yang mengharuskan fotografi? Kalau dahulu, kalau anda pergi mengerjakan umrah di Saudi, di Arab Saudi, tak boleh ni tangkap-tangkap gambar ni. Kamera anda akan dirampas. Ataupun lens kamera tu akan dirosakkan. Kerana pendapat ulama Saudi ketika itu menyatakan bahawa fotografi ini hukumnya sama seperti melukis. Sedangkan kalau kita tengok pendapat Syekh Muhammad Bakhit ini, beliau menyatakan bahawa berfoto itu tidak sama dengan melukis atau menggambarkan makhluk melalui lukisan, ukiran dan sebagainya. Kerana asas tegahan terhadap perkara sebegini adalah kerana adanya usaha untuk menyaingi ciptaan Allah.
Tetapi fotografi berbeza daripada lukisan maupun ukiran kerana ia seumpama pantulan imej seseorang atau sesuatu dalam cermin. Kan kalau fotografi tu dia macam dia tangkapan. Okay? Dia tangkapan imej yang kemudiannya dipindahkan pada foto. Okey, seterusnya pendekatan gabungan ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Maaf ya. Ya, gabungan pendekatan ijtihad secara intiqai dan juga insya'i ini dilaksanakan dengan memilih pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam dalam sesuatu kes. Dan apabila pendapat terkuat sudah dipilih, seseorang mujtahid boleh menambah pendapat tersebut dengan pendapat baharu. Hasilnya, kesimpulan hukum yang dibuat bukan sahaja tidak bercanggah dengan pendapat para mujtahid terdahulu, bahkan lebih bersifat semasa dan sesuai dilaksanakan setelah diberi nafas baru dengan memasukkan unsur-unsur ijtihad baharu. Okey, jadi kita lihat contoh ijtihad semasa. Pertama, hukum berkaitan pengklonan manusia. Okey. Secara umumnya, pengklonan manusia merupakan proses untuk melahirkan manusia melalui kaedah yang bertentangan dengan syarak dan juga fitrah manusia. Secara fitrahnya, seseorang bayi itu akan dilahirkan hasil daripada percantuman antara gamet jantan dan juga gamet betina, iaitu antara sperma dan ovum yang berlaku sama ada secara in vivo ataupun secara in vitro. Kalau secara in vitro itu perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati. Secara in vivo, kalau secara fitrahnya berlaku dalam rahim ibu. Jadi pengklonan ni berbeza kerana sebagaimana kita ketahui, pengklonan manusia ni hanya mengambil sel daripada mana-mana bahagian tubuh badan seorang wanita, kemudiannya dijalankan beberapa proses yang akhirnya akan mencetuskan dan melahirkan, membentuk manusia. Dan kalau kita tengok, kaedah ini bertentangan dengan fitrah manusia kerana tidak memerlukan benih jantan ataupun benih daripada lelaki. Jadi menerusi mesyuarat Akademi Fiqh Islam kali ke-10 di Jeddah, pengklonan manusia telah diharamkan dan difatwakan pengharamannya oleh para ulama muktabar semasa seperti Syekh Muhammad Utsaimin, Syekh Muhammad As-Said Al-Tantawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ramai lagi, berdasarkan kepada dalil-dalil yang begitu banyak. Bagaimana contohnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mengaturkan sesungguhnya kami telah mengaturkan cara mencipta manusia daripada air mani yang bercampur antara air mani lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Suratul Insan ayat kedua. Kemudian isu lain ialah seperti penubuhan bank isu. Penubuhan bank isu ini merupakan masalah baharu yang belum pernah dibincangkan oleh para ulama silam. Berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan para sarjana hukum Islam semasa mengenai perkara ini. Satu pandangan menyatakan haram dan satu lagi menyatakan harus. Pandangan yang mengharuskan penubuhan bank susu ibu adalah berdasarkan maslahah. Pendapat yang mengharamkannya adalah untuk membendung keburukan yang besar dalam kalangan masyarakat, iaitu berlaku percampuran keturunan dan rosaknya masyarakat. Dalam kaedah fiqh, mengelakkan kemudaratan dan keburukan adalah lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Asas kepada perselisihan ini ialah berasaskan kepada hukum penyesuan ibu susuan. Jadi disebabkan ini, pendapat yang mengharamkannya adalah berdasarkan kepada hukum penyusuan oleh ibu susuan. Jadi ini menyebabkan berlaku pertentangan ataupun perselisihan pendapat. Seterusnya, pembedahan forensik. Pembedahan forensik merupakan suatu bentuk pembedahan yang dijalankan ke atas mayat manusia atau dikenali sebagai bedah siasat oleh masyarakat kita. Jadi tujuannya adalah untuk mengesan bukti jenayah yang ada pada tubuh mayat, mengesan punca kematian dan sebagainya. Orang kita selalu sebut postmortem bedah siasat. Itulah maksudnya. Jadi timbul persoalan keharusan pembedahan forensik di sisi syarak.
terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW bersabda, yang bermaksud memotong tulang orang yang telah meninggal dunia adalah sama dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Jadi timbul persoalan tentang perkara ini berdasarkan hadis itu tadi. Okay? Jadi lembaga ulama besar kerajaan Arab Saudi telah membincangkan isu ini dan membahagikan isu pembedahan forensik ini kepada 3 bahagian. Okay, pertama, pembedahan forensik dengan tujuan untuk mencari bukti tentang perlakuan sesuatu jenayah. Kedua, pembedahan forensik yang bertujuan untuk mengesan penyakit berjangkit bagi mencari langkah-langkah untuk mengawasinya. Dan yang ketiga, pembedahan forensik bertujuan untuk memenuhi kehendak pembelajaran dan pengajaran. Jadi berdasarkan kepada pembahagian tersebut, pihak lembaga telah memutuskan bahawa pembedahan forensik yang bertujuan untuk mencari bukti jenayah dan mengesan penyakit berjangkit adalah harus di sisi syarak, kerana mengandungi maslahah yang besar dalam aspek keselamatan, keadilan dan juga penjagaan terhadap masyarakat, melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit berbahaya. Okay, sebagai contohnya, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, bedah siasat ke atas mayat yang disyaki mungkin meninggal dunia akibat jangkitan penyakit COVID-19. Okay? Jadi ini penting supaya untuk mengelakkan sekiranya mayat itu adalah mayat yang menghidap penyakit COVID-19 tetapi ianya diuruskan secara pengurusan jenazah biasa, maka ini akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi untuk berlaku penyebaran penyakit tersebut dalam kalangan masyarakat. Okay? Jadi ini penting. Dalam kes ini, ianya diharuskan. Okay? Kerosakan akibat menceroboh kehormatan jenazah yang dibedah tenggelam disebalik kepentingan yang lebih besar dan umum. Pembedahan forensik dengan tujuan untuk pembelajaran dan pengajaran pula, majlis telah memperakui sebulat suara bahawa menjalankan forensik adalah harus. Okay, menurut majlis, untuk melaksanakan pembedahan forensik yang bertujuan untuk pembelajaran perlu mengambil kira beberapa perkara, iaitu kefahaman bahawa syariat Islam memberi tumpuan besar untuk menjaga kehormatan manusia walaupun sesudah mati. Cuma, dalam isu ini, Malaysia mempunyai fatwanya tersendiri, iaitu pembedahan forensik, pembedahan mayat dengan tujuan pembedahan mayat Muslim, orang Islam, dengan tujuan untuk pembelajaran dan pengajaran buat masa ini tidak diharuskan kerana belum lagi mencapai keadaan darurat sehingga memerlukan kepada penggunaan mayat Muslim, jenazah Muslim. Okay? Jadi dalam isu ini, untuk menggunakan jenazah Muslim di Malaysia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran adalah tidak diharuskan. Jadi kesimpulannya, ijtihad merupakan medium yang perlu sentiasa aktif dan tidak boleh sesekali ditutup ruang pelaksanaannya, kerana kita sentiasa sebagai umat manusia, khususnya yang hidup pada zaman moden ini, akan sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu, dengan pelbagai polemik. Seperti saya nyatakan sebelum-sebelum ini tadi. Okay? Jadi kita perlu sentiasa mencari jawapan bagi masalah yang kita akan sentiasa hadapi. Terutamanya kita sebagai pelajar pengajian Islam dan sains. Kita nanti akan sentiasa, apabila anda telah melangkah ke alam pekerjaan misalnya, anda akan sentiasa dihadapkan, dia akan sentiasa ditanya tentang hukum-hukum baharu, isu-isu baharu yang timbul hasil daripada kepesatan sains dan teknologi. Dan ini menunjukkan bahawa proses ijtihad itu perlu sentiasa berlaku. Walaupun apa yang anda nyatakan itu adalah pendapat anda, tetapi pendapat itu adalah hasil daripada ijtihad anda. Cuma ianya tidak boleh diangkat sebagai fatwa. Mungkin boleh menjadi pemandu kepada masyarakat, kepada klik ataupun rakan sekerja anda apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang belum ada jawapannya lagi.
Jadi itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah semoga kuliah kita pada hari ini dapat beri manfaat yang besar kepada anda. Seterusnya menjadi input untuk anda lebih yakin, okey, dalam berijtihad. Cuma ijtihad dalam konteks semasa, dalam konteks kita pada hari ini, merupakan ijtihad dalam bentuk penyelidikan. Dalam bentuk penyelidikan. Sebab itu dalam proses melakukan penyelidikan, anda perlu merujuk, melakukan kajian, perlu melakukan rujukan, perlu membincangkan isu tersebut dengan mereka yang berkepakaran untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih jitu, lebih konkret terhadap isu yang anda sedang. Okay? Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada lain masa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.